Apa perasaan anda apabila dalam tak sedar anda termakan di gerai yang tidak wujud atau yang sudah lama tidak berpenghuni? Itulah yang berlaku kepada 3 orang pemuda ni. Tutup tingkap, tarik selimut anda, kerana saya akan menceritakan kisah seram yang dialami oleh mereka. Let them come. Petang itu, hujan lebat menyirami Pekan Kuala Ketil, Kedah dan kawasan sekitarnya. Tetapi bagi kaki pancing seperti Samad, Budin dan Syam, hujan bukan halangan untuk mereka melepaskan gian bersama hobi itu. Samad terutamanya, cuti hari Minggu memang dinantikan, dan itulah peluang keemasan untuk bersama batang joran dan pelbagai peralatan memancingnya selepas sentiasa keluar pagi dan pulang lewat senja pada hari biasa kerana komitmen kerja. Malah berikutan desakan naluri yang mencengkam, Samad kerap menghabiskan hari Minggu dengan memancing di tali air kecil di kampungnya. Walaupun usahanya sesekali berkesudahan tanpa hasil dan pulang dengan tangan kosong, semua itu tidak pernah mematahkan semangatnya. Nak tak nak, Budin dan Syam terpaksa melayan Samad melunaskan giannya. Mereka masak benar dengan keinginan rakan sejak kecil mereka itu. Walaupun kedua-duanya bukan kaki pancing sejati dan lebih kerap memancing kerana melayan rakan. Suatu petang, nafsu Samad sekali lagi bergelora selepas Budin bercerita mengenai lubuk buntar. Kononnya, lubuk udang galah yang pernah ditaklukinya bersama-sama Wak Paiman satu ketika dulu. Walaupun hanya mengikut Wak Paiman sebab nak menjaga hati orang tua itu, Budin tetap membawa pulang 7 udang galah sebesar bateri lampu picit, membuatkan Samad tak mampu duduk diam. Dia semakin tercabar. Jomlah! Kau tengok ke arah sana, langit nampak cerah je. Alah, jangan risau, makan dan duit minyak aku tanggung. Itulah kata-kata manis Samad yang akhirnya tidak mampu lagi ditolak 2 rakan karibnya. Tepat waktu yang dijanjikan, kereta dipandu Syam meredah hujan lebat menuju ke Lubuk Buntar. Setibanya di Pekan Serdang, tiada setitik pun hujan. Tanda-tanda hujan juga tidak kelihatan. Samad orang paling gembira kerana telahannya terbukti benar. Hampir 1 kilometer sebelum sampai ke Pekan Lubuk Buntar, Budin menyuruh Syam membelokkan kereta masuk ke kawasan ladang kelapa sawit, dan selepas 2 kilometer mereka tiba ke destinasi tujuan. Ketika itu jam 5:30 petang. Memang benar kata Budin, tak sampai setengah jam dilabuhkan umpan, hujung joran Samad mula berdenyut-denyut menandakan umpannya dilamar sesuatu. Sebagai kaki pancing, dari riak hujung batang jorannya, Samad dapat meneka umpannya dilamar udang galah, bukan ikan. Samad segera mengangkat jorannya dengan penuh hati-hati. Berbekal kepakaran yang ada, muncullah udang galah terketis-ketis di permukaan air. Gembira Samad tidak terkata. Selang tak lama kemudian, giliran Budin pula menaikkan udang galah, namun tidak sebesar milik Samad, cuma sebesar ibu jari kaki. 3 jam berlalu, Samad dan Budin silih berganti menaikkan udang galah pelbagai saiz. Cuma Syam belum menaikkan udang galah.
hanya 2 ekor ikan troboy sebesar 3 jari sedang asyik menaikkan udang galah. Sedar tak sedar, malam menyelimuti mereka bertiga. Samad dan Budin seakan-akan tidak kisah dengan kehadiran malam. Mereka tetap setia menghadap batang joran. Sebaliknya, Syam mula jemu. Umpannya langsung tidak menarik minat udang galah. Mungkin dia kurang pengalaman. Dia kemudian masuk ke kereta dan baring di atas cushion sambil mendengar radio. Akhirnya dia terlelap apabila terjaga. Jam di papan pemuka keretanya menunjukkan jam 12:30 pagi. Cepat-cepat Syam keluar dari kereta. Dalam kesamaran malam, ternampak bayang-bayang Samad dan Budin yang masih terpacak di tepi tebing sungai. Seakan-akan tidak mengambil tahu langsung mengenai perjalanan masa. Oi, dah lah tu. Dah pukul 12:30 pagi ni. Alah, awal lagi lah. Korang tak nampak ke langit hitam semacam je? Kalau hujan, susah nanti. Syam bukan bagi alasan, tetapi keadaan memang betul begitu. Akhirnya, Samad dan Budin mengalah. Kemudian, mereka bergerak pulang sambil dipandu oleh Syam. Membelah kegelapan malam, keluar dari ladang kelapa sawit itu. Berapa ekor dapat? Hari ini dalam sejarah, aku dapat 15 ekor. Aku 10 ekor. Ketika sampai di jalan raya, hujan renyai-renyai membasahi cermin kereta dan jam menunjukkan hampir 1 pagi. Alamak, aku ada masalah dengan perut aku ni. Faham. Kalau jumpa kedai makan nanti berhenti je. Depan tu nampak macam ada kedai makan. Syam memberhentikan keretanya, dan ketika mereka keluar, hujan tetap renyai-renyai. Mereka menarik kerusi dan merebahkan punggung. Keadaan kedai makan itu sunyi sepi, tiada pelanggan lain kecuali mereka saja. Lampu dalam kedai makan itu juga kelihatan malap dan suram. Semua peralatannya juga nampak usang. Nak minum apa? Buatkan kami teh tarik gelas besar. Nak makan? Mestilah perut tengah berkeroncong ni. Makanan apa yang ada? Semua ada. Mi goreng, mi kuah, nasi goreng dan macam-macam lagi. Saya nasi goreng. Bagi saya mi goreng. Bagi 2 lah mi goreng. Mereka merenung ke arah gadis yang kelihatan pucat itu. Barangkali letih selepas seharian melayan pelanggan, fikir mereka. Gadis itu pun berlalu meninggalkan meja mereka. Ketika gadis itu melangkah, bau harum dapat dihidu hidung mereka. Sungguh harum dan bau itu semakin kuat. Gadis itu hilang di sebalik dinding yang menjadi pemisah dengan tempat menyediakan makanan. Hanya tinggal mereka bertiga di luar. Suasana sunyi dan hening semakin terasa dalam hujan renyai-renyai yang masih turun. Tiada satu pun kenderaan di jalan raya. Belum sampai 5 menit, gadis itu muncul semula dengan membawa dulang berisi makanan dan minuman yang mereka pesan. Ketiga-tiganya mengerutkan dahi, memikirkan semuanya tersedia dengan begitu cepat. Melihat tiada pelanggan lain, Dek, kerana perut yang berkeroncong, persoalan itu lenyap begitu saja. Mereka terus menjamah makanan. Sambil makan, Budin sempat menjeling ke arah gadis itu yang duduk berhampiran meja yang menempatkan laci wang. Dilihatnya gadis itu merenung tajam ke arah mereka dengan pandangan menakutkan. Terasa lain macam juga dia dibuatnya.
Selesai makan, Samad memanggil gadis itu untuk membayar harga makanan. Selepas itu, sekali lagi mereka meredah hujan renyai untuk masuk ke kereta. Murah sungguh makan kat kedai tu. Semuanya baru RM5. Ya ke? Nasi goreng tadi pun boleh tahan sedapnya? Belum pernah aku jumpa nasi goreng sesedap tu. Lain kali boleh datang lagi. 2 hari selepas itu, Budin datang lagi ke tempat tu. Kali ini bersendirian kerana kerjanya sebagai pemandu lori barang membuatkan dia terpaksa merayau ke seluruh pelusuk daerah bersama kelindannya Aziz. Hari ni aku nak belanja kau makan kat satu kedai ni. Makanan dia sedap sungguh, murah pula tu. Namun, setibanya di tempat yang dirasakan lokasi kedai makan itu, dia tercengang. Dia memberhentikan lorinya di tepi jalan, turun dan kemudian menggaru kepalanya yang tidak gatal. Hairan aku rasa sinilah kedai makan tu. Memang betul, aku masih lagi cam simpang ni. Sedang kepalanya diserbu tanda tanya, sebuah motosikal yang keluar dari simpang itu menuju ke arah mereka dan berhenti di depan Budin. Kenapa ni, sesat jalan ke? Tak, sebenarnya saya rasa hairan. Baru 2 hari lepas, saya dengan kawan-kawan makan kat satu kedai ni. Dan saya rasa kat sinilah, tapi sekarang dah tak ada. Astaghfirullahalazim. Kalau pakcik beritahu sesuatu, jangan terperanjat ya. Sebenarnya dah ramai orang kena. Lebih-lebih lagi orang yang lalu lewat malam. Sebenarnya dulu memang ada kedai makan kat sini, tapi kedai itu terbakar dan pemiliknya, anak gadis dan isterinya mati terbakar sebab tak sempat nak selamatkan diri. Dah 20 tahun peristiwa ngeri itu berlaku. Habis tu apa yang kami makan malam tu? Susah pakcik nak cakap, awak faham-faham je lah. Serta-merta bulu roma Budin tegak. Tekaknya juga tiba-tiba loya. Begitu juga yang dialami Samad dan Syam sebaik saja diberitahu mengenai peristiwa itu. Rupa-rupanya, mereka makan di kedai makan yang sudah lama menjadi sejarah. Baru mereka sedar, segala-galanya sungguh hening dan sunyi di kedai makan tu. Ditambah pula dengan keharuman yang menusuk hidung mereka. Dan gadis itu, dari cerita yang pernah didengar, biasanya juadah yang dihidangkan hanyalah cacing dan benda kotor lain. Serta-merta mereka termuntah. Dan tentu sekali anda dapat membayangkan bagaimana bila kejadian seumpama ni berlaku. Bagaimana menurut anda? Pernahkah anda mengalami hal serupa? Kalau ada, tuliskan di ruangan komen. Dan jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng notification supaya saya boleh menceritakan kisah-kisah seram berikutnya. Itu saja untuk malam ini. Semoga tidur anda lena. Assalamualaikum. Selamat malam.